Metin boleh jawab? Hasil. Hasil. Thank you so much, Cik Metin. Alright. Janani, boleh jawab soalan saya? Kita nak tengok tindak balas redox ni yang berlaku serentak ni pada bahan atau hasil? Bahan tindak balas. Okay. So, thank you Janani. Thank you so much. Okay. Jom kita tanya Abang Baik. Abang Baik, Niventy, right? Could you Yes. could you give answers? I answer. Bahan atau hasil? Bahan. Bahan. Alright, thank you guys. Okay. So sebenarnya guys, okay. Sebenarnya, alright, suara tak jelas Alright. Mungkin line tu kurang baik. Boleh dengar suara cikgu Ya, ke? cikgu boleh dengar. Jelas? Suara cikgu Jelas, jelas? Alright, thank you. Okay, guys, sebenarnya, okay, terima kasih kepada semua pelajar yang beri jawapan. Okay, ini yang sangat penting, guys. Okay, sebenarnya tindak balas redox ni kita lihat pada bahan. Okay, Cik Meding, tolong betulkan apa yang berlaku ialah, okay, tindak balas pengoksidaan dan jadi kita nak buat apa hari ni? Sebenarnya kita nak buat aktiviti makmal. Masalah kita, okay, dengan keadaan pandemik ni, awak boleh ke buat eksperimen ni? Tentulah tak boleh. Jadi kita menggunakan medium online seperti untuk kita faham apa awak lakukan dalam eksperimen ini. Alright guys, kita nak buat apa ni? Okay, kita nak buat pemindahan suatu jarak. Okay, on. Apa tu suatu jarak? Okay, kejap lagi cikgu akan terangkan. Okay, sekiranya kamu ada buku, memang kamu tak ada buku pun sebab buku masalah, tapi cikgu dah bagi korang buku digital, betul tak? Okay guys, korang pergi pada muka surat 7, okay, boleh refer okay, pergi kepada aktiviti makmal, okay, pemindahan elektron. Alright guys, kita nak buat sekarang ni. Hello okay, guys. eksperimen ni tapi kita memang tak boleh Follow lah cikgu ni guys. Ini putus-putus juga.
Oh, sakit ni kan. Okey, sampai ke masuk asid di bawah. Pastikan dia tu hanya kena ada bahan yang atas sahaja. Okey. Kita dah dapat dia punya struktur yang betul. Okey, sekarang elektrod disambungkan pada galvanometer. Okey, ini alat galvanometer. Kita tahu dia galvanometer yang ada box G. Okey, kita sambungkan klip wire pada elektrod. Kemudian kita untuk nak sambungkan kita kena perhatikan jarum. Nampak tak jarum dah bergerak? Dia kosong. Sekarang dia dah bergerak ke 10 arah positif. Okay. Kalau arah positif maknanya sambungan kita betul. Okay. Jadi ini menunjukkan bahawa yang warna merah ni disambungkan pada gallium manganat 7 berasid yang menunjukkan tanda positif. Jadi ini merupakan terminal positif. Okay. Elektron yang ini, karbon yang ini, dia menunjukkan tanda negatif. Okay, maka dia ialah terminal negatif. Siapa yang terminal negatif? Ferrum 2 sulfat. Okay. Okay guys, kita balik-balik. Okay, boleh nampak tadi apa yang berlaku? Ati boleh nampak ke? Sikit-sikit boleh. Boleh. Sikit-sikit je ya. Okay, betul lah ya, sebab kita tak buat dalam keadaan praktikalnya, betul tak? So guys, all of you adalah mengenai teori, tapi tak nak hari, okay, kita kena belajar juga dengan kaedah yang baru. Seperti inilah ya. Okay, sebenarnya video tu sangatlah panjang, jadi cikgu dah cut. Ya, lepas tu pula video tu cikgu tu terlupa nak ambil result 30 minit. Hari apa cikgu buka video tu, ambil video lagi satu supaya at last tadi kamu nampak ada satu dalam kita panggil apa tu, kalau kamu nampak kita panggil apa tu kamu nampak mendaran perang tu, jadi kat situ cikgu nak kamu tahu apa sebenarnya hasil yang terbentuk. Alright. Okey, jadi daripada video tadi ini alright, salah. Okay, yang tadi ni part ni guys, ni karbon yang ni dia menunjukkan maka dia itu sulfat. Okey, ni. Okey, sebenarnya cikgu nak tunjuk korang ni Okey. Ni apa berlaku sebenarnya, kita nak tentukan kehadiran bahan hasil yang terbentuk. Kita masukkan natrium hidroksida. Kita masukkan natrium hidroksida dan kamu akan dapati hasilnya. Hasil seterusnya, okey, ini hasil yang kita dapat sebenarnya. Okey, so ada dua lapisan yang terbentuk. Jadi yang bawah ni kita panggil mendapkan. Right, mendapkan. Okey, jom kita mula. Okey, kita nak buat apa hari ni? Okey, jadi sebenarnya apa yang berlaku tadi ialah satu aktiviti tindak balas redox telah berlaku. Okey, jadi kita nak mula. Okey, apa yang berlaku tadi, kita nak tahu apa yang korang nampak. Yang pertama sekali kita nak buat pemerhatian. Okey, jom kita tanya pemerhatian. Ni dah form 5 ni. Okey, Hari, apa tu pemerhatian? Hari, apa tu pemerhatian? Apa yang kita nampak ke tu? Yes, that's it. Very good, Hari. Okay, that's it. Okay, so
pemerhatian adalah benda yang kamu nampak masa dengan syarat ni nak SPM ni, kalau nak tulis bahagian struktur guys, kalau ditanya okey, Guys. berikan pemerhatian, you Tak all habis tak bagi boleh mention nama nama hasil yang terbentuk. Okey, gas hidrogen. Okey, awak mention unsur tersebut tidak dibenarkan. Kamu hanya boleh bagi tahu apa yang kamu nampak sahaja. Kamu tak boleh mention unsur Kelas kamu sains, dapat. Alright? tajuk So kimia. apa yang kamu nampak pada mata kasar kamu. Alright? Adakah gelembung gas terhasil ataupun keadaan warna sebelum dan selepas. Alright. So hari ni kita nak tahu apa yang berlaku tadi. Okey. Pemerhatian pada ferum 2 sulfat. Okey. Ferum 2 sulfat yang di sebelah X, okey. Dan kalium manganat 7 di sebelah Y. Okey guys, nak tanya ni. Okey. Alifah, apakah warna dalam video tadi dia ada tunjukkan warna asal ferum? Lupa tu. Kan cikgu dah pesan masa tengok video tu take note. Okey, apa warna asal ferum? Dia macam kuning-kuning sikit. Iya, Hijau. Yes, very good. Hijau. Ia hijau cair sebenarnya. Korang guys nampak dalam video tu macam kuning kan, but the real things ialah korang akan nampak dia hijau cair. Alifah, apa terjadi selepas 30 minit? Bila dah masuk tu ke Ya. Apa terjadi pada tu yang cikgu tunjuk? Mendapkan apa dia? Mendapkan natrium hidroksida. Alright, okay, thank you. Okay guys, okay. Sebenarnya actually, okay guys, kita tengok balik sebelum video tu, sebenarnya ini adalah selepas Halifah, selepas kita masukkan natrium hidroksida. Okay, sebelum tu, okay guys, tengok sebelum tu. Sekejap ya, saya... Okay. Okay guys, selepas 30 minit, Alifah nampak tak? Alifah nampak? Nampak. Okey. Okey, Alifah, apa yang awak nampak dekat X ni? Tak ada apa. Okey. Mendakan ke? Adakah itu mendakan? Kita panggil apa? Ya. Apa? Kalau bukan mendakan, kita panggil apa? Tahu jangan tu. Secair ni, kita panggil apa? Perang ke cikgu? Ya, perang. Tapi kita tak panggil dia mendapkan lagi. Kita panggil dia lah. Ya, tepat sekali Alifah. Tepat sekali Alifah. Terima kasih banyak. Okay guys, sebelum kita masukkan natrium hidroksida, apa yang kamu perhatikan, okay, X ni X, cikgu nak tunjuk X ni. Tadi, mula-mula kita masukkan dalam tiub U ni guys, okay, dia sebenarnya ialah larutan yang berwarna hijau cair. Itu sebelum. Jadi guys, untuk pemerhatian, korang kena tahu sebelum dan selepas guys. Okay, sebelum. Okay, sebelum dia jadi warna hijau. Okay, sebelum tu dia hijau cair. Selepas itu dia jadi apa? Hari cakap tadi, larutan berwarna merah. Ya guys, thank you Hari, very good. Okay guys, kat sini cikgu akan letak, okay, larutan, okay. Larutan apa tadi? Larutan hijau cair. Menjadi apa? Jadi larutan apa? Ya, larutan perang guys. Okay, good. Okay, sekarang ni, okay, selepas kita dapat larutan tu, okay, jom kita tengok apa berlaku Apa berlaku. Baik. Lepas kita, lepas kita masukkan, ni, natrium hidroksida dimasukkan. Okay guys. Yes, that's it. Okay. Masa awak nampak, sebab bila kita cakap pemerhatian yang awak nampak. Okay guys, apa yang awak nampak ada dua lapisan terbentuk. Dan ini kita panggil yang bawah ni kita panggil apa? Ya, tim. Okay, so pemerhatian untuk tambah larutan ni kita akan panggil mendapkan. Mendapkan perang. Okay, terhasil, terbentuk. Same things lah. Alright? So, apa inferen kat sini? Okay, apa inferen yang kita nak buat hari ni? Guys, sebenarnya
apa yang korang nampak tadi, ya, ferrum 2 berwarna hijau cair. Kemudian selepas 30 minit kamu dapati dia bertukar menjadi larutan terang. Jadi sebenarnya guys, ferrum 2 tu, ferrum 2, okay, dia dah bertukar menjadi apa? Ferrum Ferrum 2. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Ferrum 3. Ya betul guys. Tapi those student pelajar yang buat macam ni salah. Okey, korang apa yang berlaku ialah ion. Okey, dalam infrared ni korang kena letak betul-betul ion. Ya, ion ferrum 2 ya bertukar menjadi apa? Ya? Ya? Ion ferrum 2, okey, dia akan dioksidakan. Dioksidakan, dioksidakan menjadi ferrum apa? Ferrum apa? 3. Ya, ferrum 3 guys. Okey, itulah yang sebenarnya yang berlaku guys. Ferrum 2 ni dioksidakan. Bermakna guys, okey, ferrum ini ya di bahagian elektron X ni berlaku pengoksidaan. Okey, X ini ialah pengoksidaan. Okey, macam mana boleh tahu pengoksidaan? Kerana okey, lihat pada nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan awak boleh refer pada charge ya, iaitu 2 menjadi 3. Jadi peningkatan nombor pengoksidaan. Alright guys, kita lihat pada kalium mangganat 7. Okey, kalium mangganat ni, mangganat, kau ingat manggis. Manggis warna apa? Cikgu tanya. Manggis warna apa? Ati, kau pernah makan manggis tak? Ya cikgu, warna Manggis ungu. warna apa? Manggis warna apa? Warna ungu. Warna ungu. Means manggan manggis. Manggan manggis. Manggis manggan. Alright? Korang boleh ingat ke? Ya boleh. Boleh ingat manggan adalah manggis. Okay? So senang nak ingat. Okay? So korang, apa kita nak buat? Okay. Warna So purple, kita cikgu. nak buat kat sini. Okay. Larutan apa tadi? Purple. Kita mula larutan purple. Ungu. Ungu. Okay. Menjadi apa? Tidak berwarna. Yes, that's it. Ya. Tak boleh kata larutan ungu menjadi jernih. No. Okay. Tidak berwarna. Okay. Apa tak pemerhatian jadi jernih? Sorry lah ya. Kosong mata. Nasib kau lah nak dengar cakap cikgu. Okay. So, apa yang berlaku kat situ sebenarnya, okay. Guys, inference kat sini, ion mangganat ion mangganat, okey, diturunkan. Diturunkan menjadi ion manggan sahaja. Okey. So itulah yang berlaku sebenarnya guys. Okey. Jadi sebenarnya kita tengok bahan tau. Kita tengok bahan guys. Okey, apa dia bahan ni? Okey guys, bahan dia ialah kalium mangganat. Jadi dekat X ini pengoksidaan berlaku. Dekat Y ini adalah penurunan berlaku. Okey, setakat dia ikut cikgu tak? Boleh cikgu? Guys, boleh ikut cikgu tak? Boleh guys. Boleh cikgu? Aku hati. Wow, okey. Bagi berapa star? Lepas ni bagi cikgu berapa star, okey? Okey guys, Cikgu kita ni. nak pergi kepada persamaan. Okey, jom kita pergi. Kita dah belajar pada 3 minggu yang lepas. Saya nak tengok. Okey, X ni apa? Guys, X ni apa? X apa yang? Larutan Ferrum ferrum sulfat. 2 sulfat. Yelah, saya tahu. Apa tindak balas dia kat sini? Tambahkan nitrat Pengoksidaan. Ya, terima kasih. Pengoksidaan. Guys, korang boleh masuk aja. Cikgu tanya korang terus masuk je. Okey, why? Kalau satu bahan berlaku pengoksidaan, satu lagi bahan ni jadi apa? Ya, penurunan guys. Okey, jadi kita dah tahu yang mana berlaku pengoksidaan iaitu ferrum, dan kita dah tahu kalium mangganat 7 ialah tindak balas yang berlaku ialah penurunan. Okey, boleh tak berikan cikgu ejen penurunan? Apakah ejen penurunan kat sini? Lihat pada Ferrum sulfat. Apa dia? Larutan ferrum 2 sulfat. Jadi hati-hati kat sini. Kalau korang jawab ferrum sulfat salah. Sebab itu guys, korang kena buat
Ni bentiran. Saya dah dengar dah tu. Okey. Guys, kalau korang jawab, bila cikgu tanya kan, apakah ejen penurunan? Korang akan cakap, ferrum 2 sulfat cikgu. Okey, sebenarnya korang kena refer pada apa? Persamaan. Persamaan apa? Ayun. Guys, persamaan apa kita panggil tu? Persamaan setengah. Oh, Oh, setengah. setengah. Ya, okey, itu kita mula. Alright, jadi saya dapat kat situ korang keliru dekat ejen penurunan, korang terus bagi bahan. Kalau cikgu tanya ejen pengoksidaan, korang terus bagi kalian manganat 7 berasid. Salah tu guys. Okey, so sebab itu pentingnya buat persamaan setengah. Okey guys, kita mula Okey, cikgu suka banyak-banyak warna supaya korang faham. Okey, kita mula dengan Fe2 positif. Guys, dia jadi apa guys? 2 positif, pengoksidaan, nombor pengoksidan akan bertambah menjadi apa? 3 positif. Ya, 3 positif. Tiga positif. Hari. Okey, apa tip cikgu bagi? Elektron suka positif. Masalah Positif. kita, elektron suka positif. Positif ada sebelah kanan, positif juga, maksud cikgu, kanan 3 positif, kiri ni 2 positif. So, nak letak kat mana? Okey, kita guna konsep pada anak panah, arrow ni, kita buat simbol niang. Ni apa maksudnya? Oh, shit. 2 line ni, apa maksudnya? Sama dengan, means that korang kena imbang kiri dan kanan. Okey, jom kita mula. Okey guys, kat sini adalah ion. Sebelah sini pun apa? Ion. Semua yang ada cas ion guys, ion. Okey, kita kena back to basic guys. Okey, untuk jawab soalan ni. Okey, kedua-duanya adalah ion guys. Okey, so apa cikgu buat? Cikgu letak dia punya cas. Kita nak imbang kedua-dua cas. Okey guys, saya ada positif 3 sebelah kanan, positif 2 sebelah kiri. Okey, elektron tu cikgu nak tanya, cas dia positif ke negatif? Negatif. Negatif, very good. Okey, kalau negatif, cikgu nak tambah berapa elektron ya? Nak jadi Satu. sama? Nak jadi sama? Satu kan? Nak jadi sama, kiri dan kanan. So cikgu nak tambah berapa elektron? Elektron tu cas negatif. Jadi macam mana cikgu nak samakan dengan positif ni? So, cikgu kena tambah berapa Satu. elektron? 1, very good Hari. So guys, korang kena tambah 1 saja elektron kat situ guys. Okey, kenapa 1? Sebab elektron ni dia bercas negatif. Jadi bila cikgu nak imbang, cikgu kena kira jumlah cas. Okey, so jumlah cas kat sini guys. Okey, kita dapat berapa guys kat sini? Tambah 3 tolak 1. Dua. Better. 3. Positif. Positif 2. Positif? Ya, positif 2. Okey, kat sini sama dengan. Okey, kat sini kita dapat positif apa? Positif 2. Guys, 2 dah seimbang. Jadi kita punya persamaan setengah lengkap. Okey, dapat ikut cikgu? Guys, dapat cikgu? Ya, cikgu boleh. Okey. Sekarang boleh tak jawab soalan cikgu tadi? Apakah bahan yang dioksidakan? Merujuk kepada Ion. Ion apa? Siapa boleh jawab? Okey, jom kita tengok. Ion kalian mengadan 7. Apa ni? Siapa tu? Cikgu tengah bincang ferum apa sel pula manggan aduh. Apa cerita? Okey, so kita tengok. Kita tanya pada siapa lagi ada? Tiba boleh bagi jawapan kat cikgu? Tiba, are you there? Tiba. Okey, Tiba, boleh tak bagi tahu cikgu? Okey, ion mana yang dioksidakan? Ion ferrum 2 positif atau ion ferrum negatif? Ion 3 positif. 2 positif atau 3 positif? Tiba? 2 positif atau 3 positif? Tiba? 3 positif.
Tiga positif. Guys, okay. Ya, thank you sangat-sangat. Okay, contoh yang baik yang buat kesilapan. Okay, chain mating tadi bagi tahu hasil. Okay, Tibah bagi tahu hasil juga. Guys, kat sini cikgu nak bagi tahu korang, ini sebenarnya apa guys? Ni apa ni? Ni apa? Ini adalah bahan. Yang ni adalah apa guys? Hasil. Hasil. Okey. Tindak balas pengoksidaan ni kita tengok bahan ke hasil? Bahan. Jadi sebenar-benarnya cikgu betulkan tiba kita tengok pada apa guys? Kita tengok apa? Parent Ada? dua. Ya, pada bahan. Jadi guys, sebenarnya ya ion ferrum 2 yang telah dioksidakan. Ya, dia telah dioksida. Dia dioksida. Dengan apa? Dengan apa? Menerima atau melepaskan elektron. Bila ada anak panah ni, apa Melepaskan. maksud cikgu dah bagi? Yes, melepaskan ataupun kehilangan. Okey, dengan hilang. Dia hilang elektron guys. Okey, apabila ferrum 2 positif dioksidakan, okey, dia hilang elektron dan dia akan jadi ion ferrum 3 positif. Jadi hati-hati guys bila nak jawab soalan ni. Okey, dia akan tanya kamu apa bahan yang dioksidakan. Okey, dan apakah ejen penurunan kat sini? Guys, apakah ejen penurunannya? Tengok pada bahan. Apakah ejen penurunannya? Parent dua. Betul. Allah Tuhan. Hello, Assalamualaikum tuan. Yang tentang package tu sebenarnya ada pegawai lain yang jaga. Dia sedang berhubungan dengan sekolah. InsyaAllah tu. Ya. Palung 11. Itu nama lama. Sekarang ni nama dia SMK Alam Beraja. Ya. Ada kursus motosikal TV dia. Okey, saya tambah. Cuma nak tahu dia orang tak ada pegawai yang lain dia pun dengar tadi. Dia sebenarnya macam mana yang package C ni? Package faham tu. Dia lebih Tapi dia gabungan sebenarnya dengan subjek. Dia ada mat tambahan. Ya. Okey. Dia jadi B lah kan? Okey. Kalau bagaimana dengan yang ini? Kalau ada satu kelas tu dia cuma ambil basic account tapi dia tak ada ambil mat tambahan. Tak ada issue. Sains sosial kan? Okey. Dia punya syarat. Okey. Okey. Tak letak SMC. Okey. Okey. Yalah.
itulah tu saya akan benda tu saya dah maklumkan dia. Dia kata ya katanya. Memang pun ramai tak isi yang itu dia kata. Ah, hmm. Hmm. Okey. Okey, saya nak tanya yang lain sebenarnya ni. Nak tanya yang lain. Okey, sekarang ni saya sebenarnya baru buat dapatan tentang makmal di sekolah-sekolah. Melibatkan beberapa subjek lah, kimia, biofizik, atau sekolah rendah apa semua. Kebanyakan isu yang cikgu maklumkan kat sini, makmal tak lengkap. Ini sekolah menengah saya sebut Makmal tak lengkap, alat radas, dalam uzur. Okey, jadi kalau macam itu, bagaimana saya nak selesaikan ataupun nak maklumkan pada mereka ni? Okey. Okay, ini step yang kalau tak berjaya nak tak ada. Jabatan. Okay. Senarai. Okay. Okay. Memang. Sebab sekarang ni kan mulai tahun ini dah ada ujian amali bagi SPM. Masalah sekarang ni cikgu pun tak boleh masuk. Yalah, dalam PKP sekarang ni memang dengan kursusnya tak ada, macam bila sebab kalau ditanya kat saya pun tak boleh nak jawab. Saya pun bukan bidang sains. Saya matematik. Tuan? Oh, Zamna. Okay. SIC terlibat sekali kan? Ke macam mana? SIC. Oh. Yalah. Itulah tu. Okey, kalau yang seterusnya tahun ni ada ke diadakan pertandingan bijak sifir dengan bintang muda sains tu?
Sebab umumnya ada. Sebab saya masih ialah minggu depan saya akan ada mesyuarat panitia daerah dengan panitia sains lah dulu, matematik. Kemudian kami antara benda nak bincangkan adalah bagi pertandingan bintang muda sains melalui online sama seperti tahun lepas. Cuma kali ini mereka yang bina soalan dan mereka kena handle. Tahun lepas dia orang buat, saya handle. Tahun ni turunkan sikit. Mereka buat, mereka handle. Macam tu lah. Cuma saya nak tengoklah macam mana, sebab kalau ada peringkat negeri, kami nak ubah sikit caranya lah. Mungkin ikut luar ke, mungkin apa ke. Okay. Apa? Siapa nak pindah? Allah. Allahu Akbar. Itu bagi orang senam tu. Kat Liza okey kot. Allahu Akbar. Masa ni lah pula nak pindah. Habis yang tempat tu apa jadi? Oh, pulang pada sekolah. Yalah. Itu banyak benda tu. Dah lah kena fikirkan yang ini pula. Lepas tu pindah. Okey, tapi bahagian saya untuk yang pertandingan tu, mungkin saya tetap laksanakan secara online lah masa ni. Tapi kalau andai kata jabatan nak buat, tengoklah, kita kena bincang balik lagi lah, sebab mungkin kaedah dia berbeza, bukan kaedah lah, platform tu mungkin berbeza sikit. Itulah dia nak kata. Okay. Saya cuma kesian kat daerah lain, dia orang tak buat. Itulah. Tapi tak boleh nak jangka juga. Oh, 8 Mac ya. Oh, sebab apa yang tengok daripada statement yang sebelumnya, ada satu jadual menyatakan jika habis PKP jadi PKPB, seminggu selepas tu akan dibuka sekolah. Terutama macam sekolah rendah lah. Oh, okay, baik. Memanglah tu. Tapi kami yang online tu tetap, insyaAllah, buat masa ni tak ada masalah tentang PKP, tak ada masalah. Okey, kalau nak saya bentangkan pun insyaAllah saya boleh bentangkan. Kalau ya. Itulah tu. Okey Tuhan. Ni terima kasih dah. Assalamualaikum. Positif. Alright, ini selalu ya. Ingat tip cikgu bagi, cari pengoksidaan. Guys, cari apa? Cari apa guys? Cari apa? Ya, kamu pergi pada pengoksidaan. Okey, tip cikgu bagi, bila kamu nampak pengoksidaan, elektron dibebaskan. Korang jangan pergi pula elektron kat bawah ni guys. Kat bawah ni ada asid sulfurik. Kat bawah ni ada asid, apa kita panggil? Asid sulfurik. Apa fungsi asid sulfurik ni? Sulfurik ni, ya, dia memisahkan, dia adalah elektrolit. Okay, so apa fungsi elektrolit ni? Elektrolit ni dia adalah larutan yang akan memisahkan ferrum 2 sulfat dengan kalium manganat. Apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk melengkapkan lita. Melengkapkan lita tersebut. Jadi guys, okay, asid sulfurik ni, ya, tugas dia melengkapkan lita dan dia membenarkan ion-ion bergerak. Tu dia. Okay, dan dia membenarkan ion-ion itu bergerak. Itu saja. Bukannya cikgu elektrik bergerak sini cikgu. No.
salah tu ya. Okey, bila kita sebut pemindahan elektron, okey, jadi yang bergerak ni, yang pindah elektron ni bila dari pada terminal negatif. So elektron tu bergerak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tu jarak? Jarak masukkan yang cikgu highlight ni. Inilah jarak dia. Dan inilah yang kita panggil jarak. Okey, dapat semua? 5 sains dapat ke yang cikgu ajar ni? Dapat cikgu. Dapat. Okey, alhamdulillah. Okey, guys, kita nak tengok awak faham tak cikgu ajar. Okey, faham tak cikgu ajar? Okey, jom kita pergi kepada soalan. Okey, perbincangan. Okey guys, kita ada 15 minit lagi Berdasarkan pemerhatian, ambil kau pemerhatian. Tadi Hari dah bagi tahu. Okey, pemerhatian, tulis setengah persamaan pada elektron X, elektron Y. Jadi, pada elektron X dan elektron Y, guys. Persamaan setengah dia ni lah. Guys, ni persamaan setengah. Ya, yang ni. Cikgu tanda jap. Ni yang cikgu tanda ni. Ni. Semuanya persamaan setengah bagi elektron X dan yang ni yang cikgu tengok ni. Yang ni yang sebelah sini guys. Ini pula persamaan setengah bagi terminal Y ataupun elektron Y. Okey, dapat tak? Guys, dapat tak? Okey. Jadi korang salin je balik X, korang salin balik X. Okey, apa dia yang berlaku? Fe 2 positif menjadi Fe 3 positif. Tak? Salin je balik. Okey. Apa berlaku pada Y? Okey. Ion manganat. Okey. Berasid. Okey, menerima 5 elektron untuk menghasilkan ion mangan sahaja dan air. Itu sahaja. Jenis tindak balas yang berlaku pada elektron. Jenis tindak balas. Okey, apakah jenis tindak balas yang berlaku pada elektron X dan elektron Y? Okey, jom kita tengok atas sekali. Okey, apa dia? Pada X ni apa yang berlaku? Yang cikgu highlight ni, apa yang berlaku? Tindak balas apa? Guys? Oksidaan. Ya, pengoksidaan. Jadi dekat sini guys, dekat Y ni apa yang berlaku guys? Kat sini. Ni. Apa yang berlaku? Ya, penurunan. Jadi X ialah pengoksidaan. Guys, korang tulis saja. Okey, X ialah pengoksidaan. Ya. Okey. Y ialah apa? Penurunan. Okey guys, dapat. Okey, tuliskan persamaan ion keseluruhan bagi tindak balas yang berlaku. Ambil kau. Okey, ini adalah persamaan ionik. Okey, persamaan ionik. Cikgu dah ajar 3 minggu yang lepas. 2 minggu yang lepas lah. Sorry. 2 minggu lepas. Okey. Bagaimana kita nak buat persamaan ionik? Okey. Jom cikgu tunjukkan kat awak semua. Okey ya. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Okey, cikgu buat kat bawah ni Okey. Mula-mula awak salin dahulu. Okey, kita ada lebih kurang 10 minit Cikgu ada 10 minit. Okey. Ini paling penting. Okey. Okey guys, salin balik. Itu tips pertama cikgu. Salin balik. Ini persamaan setengah pada X. Okey, pada Y salin saja. Salin balik. Okey. Korang salin saja. Okey. So, okey. Okey, beritahu cikgu bagaimana kita nak samakan elektron. Cikgu ajar itu. Okey, bagaimana cikgu nak samakan elektron ni? Guys, elektron ni yang cikgu highlight ni dengan ni. Macam mana nak samakan? Boleh bagi idea? Siapa boleh bagi idea? Macam mana nak samakan? Cikgu dah ajar 2 minggu lepas. Siapa boleh bagi idea? Tivia? Okey, Tivia, bagaimana? Cikgu nak samakan elektron ni. Tivia? Ya, Tivia? Yes, darab dengan lima. Okay guys, ya. So, korang akan dapat satu lagi persamaan yang baru.
Okey, so ini akan jadi 5. Semua ni darab dengan 5. Semua darab 5. Macam korang buat persamaan serentak. Macam tu. So, elemen orientasi kurikulum kita hari ni ialah matematik. Alright. Cikgu dulu ajar korang matematik kan? Jadi ingat balik apa cikgu ajar. Okey, so dah dapat guys. Okey, yang terlibat hanya ini sahaja. Guys, okey, apa nak buat? Kau ambil pen warna merah ni, kau potong. Potong sini, potong sini. Guys, okey, jadi persamaan keseluruhan maka jawapannya ialah salin balik. Salin sahaja guys. Okey, awak hanya salin. Okey. Ni cikgu dah ajar 2 minggu yang lepas. Rasa-rasa lupa, tengok balik video yang cikgu share sebab cikgu suka sangat buat video. Okey, so guys, okey, inilah persamaan keseluruhan bagi tindak balas. Okey, redox. Okey, inilah persamaan keseluruhan. Kalau yang ini kita panggil apa guys? Ini adalah persamaan apa? Setengah. Ni. Semua ni kita panggil persamaan setengah. Sorry dah tulisan cikgu buruk. Okey, persamaan setengah. Okey, so ini adalah persamaan keseluruhan. Ini kita panggil persamaan keseluruhan. Okey, guys, adakah jelas yang cikgu ajar ini? Adakah jelas? Hari jelas? Jelas tu. Alhamdulillah. Okey, jom kita Jelas, cikgu. soalan seterusnya. Okey, apa soalan seterusnya? Okey. Kenal pasti bahan yang dioksidakan. Ni kita dah buat tadi. Tengok guys, dia akan jadi soalan struktur pada kertas 2 bahagian A. Saya dah biasa buat sebab mengajar SPM 2020. Okey, so bahan yang dioksidakan. Guys, apa bahan yang dioksidakan kat sini? Tengok pada elektron X. Apa bahan yang dioksidakan? Jawapan? Ion ferrous. Ya. Kalau kamu jawab ferrum 2, sorry. Ya, Ion kamu ferrum mesti ni ventiran. Betulkan semula ya. Kalau siapa pelajar ferrum 2 sulfat cikgu. Salah, sulfat tak termasuk dalam kita punya tu ya jawapan. Okey, guys, kat sini awak akan tulis ion. Tu ferrum. Okey, bahan yang diturunkan kita tengok pada elektrod Y. Apakah bahan yang diturunkan? Ion? Manganat. Ya, bagus. Makin bagus. Ion manganat. Ion MnO 4 negatif. Okey. Apakah ejen pengoksidaan? Tengok balik. Ejen pengoksidaan. Tengok pada bahan. Jangan tengok pada hasil. Tengok. Ferrum 2. Ya, tepat sekali Ati. Betul Ati. Ferrum 2. Ion ferrum 2 positif. Okey. Apakah ejen penurunan? Ya ke? Ejen pengoksidaan. Ya ke? Ya ke? Guys, ini cikgu nak. Eventiran, thank you so much. Jawapan kamu tepat. Guys, bila kamu ditanya soalan ni, jangan keliru. Okey, apabila berlaku pengoksidaan, yang terhasil kat sini adalah ejen penurunan. Ni ejen penurunan. Okey. Kalau dia berlaku penurunan, ini akan jadi ejen Oksidaan. Jadi ion manganat akan jadi ejen pengoksidaan. Dia terbalik guys. Jangan keliru tau. Okey, kalau berlaku penurunan, ion manganat akan jadi ejen pengoksidaan. Okey guys, saya ada lebih kurang 8 minit lagi sebelum kita punya Google Meet habis. Okey guys, jadi kat sini, sorry, salah guys. Okey, hati-hati bila nak jawab soalan begini. Okey, nampak dia tak mau padam peluang. Okey, so jawapan kat sini apa guys? Ion apa guys? Manganat. Ya, tepat sekali. Ion manganat. Okey guys, dan ion ejen penurunan, ion apa? Ion Ferrum 2. Ya, jangan letak ferrum 3 Ion guys. ferrum. Itu adalah hasil. Okey, nyatakan arah pengaliran elektron. Cikgu baru cerita tadi. Kalau arah pengaliran, awak tengok
elektron dibebaskan di mana? Guys, dia akan tukar tau. Dia akan tukar. Mana-mana dia boleh tukar. Ferrum sulfat boleh jadi sebelah kanan, kalium berganat boleh jadi kiri. Cikgu nak bagi, okay, dia akan kelirukan awak dengan soalan hebat. Dia akan tukarlah tempat. Okay, dia akan tukar. Walau macam mana dia tukar tempat, cikgu bagi tips tadi, tengok pada pengoksidaan. Di mana pengoksidaan, di situ elektron akan dibebaskan. Ni yang cikgu letak. Anak panah ni, warna hijau ni. Okay, so elektron dibebaskan di terminal apa? Terminal apa ni? Negatif, iaitu huruf apa? Huruf apa? X. Dan dia bergerak di terminal apa? Y. Positif. Ya, tepat sekali guys. You are awesome. Okey, jadi arah pengaliran elektron, arah dia dari apa? Dari elektron apa? Elektron apa? Elektron X kepada Takkan tunjuk je. iya, tepat Elektron sekali. Okey, nyatakan terminal positif. Ambil engkau. Terminal positif. Macam mana nak jawab terminal positif? X ke Y? Aduh, kawan saya ni. Y. Y. Terminal negatif? Dia satu kelas dengan saya. Dulu. Terminal negatif Y. Apa Okey kata? guys, terminal positif pilah. ialah Y. Mana dia ni? Ha? Mana dia? Yang Maksud cikgu dia tampak highlight ni. 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 Y Tuanku Muhammad ialah terminal positif dan negatif ialah terminal X. Ya, negatif ialah terminal X. Jadi Suami dia pun guys, satu kelas dengan kat saya. sini, orang tulislah kat sini ya. Okey, positif. Okey, terminal positif dia kat dah bunyi sini dah. ialah apa? Tengok balik. Terminal Y. positif. Y. Y. Tapi masa sekolah dulu, Y. kalau ada program aktiviti, Y. lalu dia dengan saya. Jadi terminal Dengan apa? mana? Okey, sorry kat sini ada cikgu X. salah ni salah ejaan dalam Orang bahasa kata gosip dulu tu lah. Sinilah, negara Okey, dia. saya punya komputer ni dia detect Alright guys. Okey. Apakah fungsi sulfurik? Alah, kahwin orang Baru lain je tu cikgu kan. bagi tahu last tadi. Apa fungsi sulfurik? Baguslah, Untuk bagus. memisahkan. Fungsi dia guys. Okey, saya letak color warna kuning. Okey, dia adalah larutan yang kita panggil elektrolit. Okey, tugas dia melengkapkan apa? Litar. Ia melengkapkan litar guys. Okey guys, kat sini sebenarnya tugas dia adalah satu, melengkapkan litar. Okey, melengkapkan litar. Alright, melengkapkan litar. Okey, yang kedua, dia membenarkan ion-ion bergerak. Membenarkan, Allah tulisan saya, membenarkan ion-ion bergerak. Okey, ini sahaja yang perlu kamu tahu dalam eksperimen pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, bagaimana 5 sains? Boleh ikut cikgu tak? Boleh. Boleh cikgu, boleh. Boleh faham tak? Ya cikgu, boleh. Ya, Boleh. boleh faham. Awak ada modul kan dengan awak? Ya, ada. Ada. Dekat modul awak tu, cikgu dah letak tempat kosong. Tempat kosong. Awak tengok kat situ tajuk dia ialah pemindahan elektron. Pergi dekat situ, kemudian isi tempat kosong, lepas tu snap, bagi dekat GC, tukar kepada PDF. Hari tu tidak ajar kan? Guys? Super. Ya, ya cikgu. Tengok balik video tu hati Okey guys, okey. Jadi hari ni tamatlah sudah kita punya pembelajaran secara online menggunakan Google Meet di musim pandemik ini. Okey, walaupun kamu tak dapat buat eksperimen, cikgu akan share video tadi tu supaya hari awak boleh buat pemerhatian dalam kertas 2. Okey, ingat pemerhatian adalah perkara sebelum dan perkara selepas. Alright? So, satu lagi cikgu nak ingatkan, bila kertas 2, ni tips ni, 2 minit lagi cikgu ada tips-tips ni. Ni tips-tips cikgu ajar tahun 2020 SPM. Bila dia kata definisi, okay, back to basic. Definisi mesti ada 2 guys, iaitu bahan, okay, dan huraiannya.
Contoh cikgu tanya definisi redox. Dia merujuk kepada bahan. Ya, subjek dia ialah bahan. Huraian dia, bahan mengalami tindak balas kimia, ya, pengoksidaan dan penurunan secara serentak. That's why bila cikgu tanya awak duk bagi hasil. Salah, kena ingat, back to basic, tindak balas redox ialah tindak balas melibatkan bahan, bukannya hasil. Bahan mengalami pengoksidaan, bahan mengalami penurunan serentak. Alright guys, okay. Sampai di sini sahaja kita punya pembelajaran online. Terima kasih saya ucapkan pada semua pelajar yang join. Saya harap all of you boleh faham apa yang cikgu buat, dan cikgu dah rekod tau. Bila cikgu rekod, cikgu akan cut menjadi pendek. So kalau korang nak, korang PM je cikgu. Cikgu akan cut video ni menjadi pendek supaya korang faham apa sebenarnya yang berlaku pada bahan pengoksidaan atau penurunan. Ada apa-apa nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Semua baguslah korang. Korang memang good lah, 100 je pagi.